makna dunia mendapat. Tapi barang siapa yang mengajar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu. Tak dapat semua. Malahan tidak akan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Sebenarnya tuan-tuan nak kerja akhirat. Kerja akhirat, datang semayang kat masjid, apa yang jumpa Samsul depan? Contoh. Kan burak-burak dalam balik jumpa kawan. La ilaha illallah, kau lama tak jumpa. Jumpa kawan lama, rupa dia pula boleh tolong kita settlekan masalah kita. Masalah dunia selesai lah. Selesai. Nampak tak? Itu sebabnya. Sebab apa? Sebab kita meletakkan kebergantungan kita kepada akhirat, insya-Allah. Kebergantungan kita kepada selain daripada manusia. Kepada apa? Kepada Allah. Bergantung pada Allah, kita takkan kecewa. Bergantung pada manusia, tentu-tentu kebanyakan masa kita akan kecewa. Dia je boleh tolong kita dapatkan kerja ni, contoh. Sekali tak dapat, kita marah orang. Bergantung pada manusia. Saya yakin yang dalam masjid yang datang hari ni dah banyak kali dah kecewa dengan manusia. Tentu tak? Kecewa sebab terlampau berharap pada dia. Kita terlupa yang manusia ni pun digerakkan oleh Allah. Kalau Allah tak bagi kemampuan pada dia, kita pun tak dapat apa-apa. Contohlah dalam urusan minta kerja lah, minta kerja kosong. Minta kerja kosong dekat bahagian HR Human Resource tu ada cenia permohonan. Yang nak ambil kerja 5 orang. Dia tengok kat borang tu, ni okay, boleh. Ni boleh dipertimbangkan. Yang satu tu terlopeh pula. Borang tu terlopeh masuk bawah almari. Kita tak dapat tu. Contoh. Yang tak bawah almari bukan salah dia semata-mata, tapi Allah tak izinkan dia dapat kerja. Kalau kita bergantung manusia, kita akan maki hamun orang yang menyebabkan kita punya permohonan jatuh bawah almari tu. Tuan-tuan, ni cerita betul, tuan-tuan. Bila kita berharap pada manusia dan kita rasa dia saja yang boleh tolong kita, maka kita akan kecewa. Tu antara benda yang kita kena faham. Maka kita kena muhasabah diri kita dan berusaha untuk memperbaiki diri, mempertingkatkan amalan. Maka sudah tentulah dalam amalan ini, sudah tentulah yang paling baik sekali adalah kita cuba untuk improve apa? Memperbaiki apa? Memperbaiki amal ibadah kita. Memperbaiki amal ibadah kita, tengok status quo kita kat mana. Semayang kat mana semayang? Kau semayang tak? Tak semayang sebelum ni. Sekarang macam mana? Alhamdulillah 2019 2020 full semayang. Sebab duduk rumah, tak pergi mana-mana. Semayang tarawih full, tak pernah berlaku dalam sejarah hidup dia. Full. Dia keluar beli barang, anak telefon, bah, kita orang nak ambil wuduk dah, nak tunggu abah ke tak kita semayang dulu? Tunggu abah balik. Dia tak bagi, imam besar tak bagi semayang dulu. Tunggu abah sampai. Abah sampai pun boleh semayang sesama. Kalau tak boleh. Tu hikmah. Nampak tak? Masa itulah baru abah sadar. Dalam Quran tu banyak lagi surah selain pada inna atayna dengan kulullah. Selama 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun kahwin tu surah ditutuh mula-mula baby. Subuh mereka isyak itu. Kan? Contohlah. Tak salah dah, kan? Tak salah dah. Tapi mana kata baru malu dah dengan anak, sebab anak lagi banyak surah hafal daripada dia. Contohlah kan. Tapi itu menunjukkan kita kat mana level kita. Inna atayna. Kat mana level kita? Aku semayang dulu semayang, tapi ada agak tertinggal. Yang mana selalu tinggal? Subuh, isyak, ujung-ujung selalu tinggal. Yang mana dia paling tak pernah tinggal? Maghrib. Maghrib full. Dia paling awal. Dia siap bantang sejadah dulu. Level dia improve. Improve lagi macam mana? Berazam untuk ubah. Ubah daripada mana? Ubah daripada dulu semayang lambat, nak semayang, dulu semayang tak cukup, nak semayang cukup. Dah semayang cukup, tapi lambat pula. Selalu datang lambat. Masbuk. Kan? Ada pula dah semayang lambat, tak semayang dah. Tapi dah semayang awal waktu, tapi semayang seorang-seorang. Semayang seorang-seorang improve jadi semayang apa? Semayang berjemaah. Itu sebab alhamdulillah dekat sini. Cuba tengok.
yang diheboh dalam media sosial. Dia kata ni lah dia bala Allah Ta'ala bagi. Dia berkawan dengan malaikat kan, yang tulis tu. Yang tulis dalam media sosial tu berkawan dengan malaikat. Member kancing dia. Dia boleh tahu ni bala, ni tak, ni bala. Sesuka kau. Kan? Allah Ta'ala bagi ujian penting tu adalah ujian. Itulah siapa suruh semain jarak. Umat dia marah. Dia yang tahu. Masalah yang bercakap tu tak pernah datang masjid, masalah. Kan? Yang kita kena hebohkan ni bukan rapat tu saja. Datang masjid. Datang masjid. Dulu ada beberapa negeri waktu PKP dulu kan, ada beberapa negeri dia letakkan syarat nak datang sembahyang Jumaat kena register online. Ada beberapa negeri buat itu. Ni memang fakta. Dalam yang lulus tu 100 lebih tak datang yang lulus. Tanyalah masjid-masjid penuh. Lepas tu masuk dalam Facebook, alhamdulillah dapat kembali ke rumah Allah ini, tunjuk yang lulus. Dia tak tahu. Apa perangai tu? Tu dia nak bohong siapa? Dia tipu siapa? Kan? Apa yang penting mana dalam media sosial tu? Membohong, dia terlupa, dia tunjuk ke Allah Ta'ala. Berdosa tak berdosa? Berdosa sebab pada negeri-negeri tertentu tu hanya orang yang dapat kelulusan tu boleh datang sembahyang Jumaat. Dia tak datang, dia ambil hak orang tak? Ambil hak orang. Orang lain tak boleh datang. Lepas pada tu lah beberapa negeri tu sudah hanya buka je kat walk in. Kalau ada kosong masuk. Inilah hakikat realiti yang kita kena tolak. Tengok level kita ke mana, kedudukan kita ke mana. Sekarang ni ada orang satu tu membanding-bandingkan ustaz ni cakap ni, ustaz ni cakap ni. Saya tak masuk dalam tu sebab saya saudara Syamsul Debat, dia tak masuk kategori ustaz. Ustaz ni cakap ni, ustaz ni cakap ni, ustaz ni betul, ustaz ni tipu, ustaz ni tak betul. Apa betul? Kalau ikhlas, jumpalah ustaz tu, share lah, bagilah pandangan. Tukar-tukar pandangan dan fikiran. Kan macam tu orang lain pening. Tu belum cerita lagi semayang kalau macam ni kaki 99 Makkah. Dia lah tahu. Kalau tangan macam ni dapat 5 Makkah lah. Bayangkan dia lah bagi Makkah ke orang. Parah tu tuan-tuan. Macam mana tak pening orang sekarang ni tengok media sosial. Pening. Kan? Malahan kita ni kena ingat, janganlah kita membuang masa. Kita nak masuk sana. Allah.
Allah Allah. Okey, sambung ya. Jadi robotlah peluang yang ada. Tengok berdasarkan apa yang kita dah nampak, mana yang kurang, mana yang boleh improve dah sampai. Contoh. Contoh yang paling orang marah bila saya sebut contoh, bukan orang sini lah, tempat lain. Bila saya sebut contoh rokok. Contoh kan. Dah macam-macam kajian buat dah. Kotak rokok, siap-siap letak gambar jantung terbakar pun ada orang. Tapi macam tu dia beli rokok. Kalau silap-silap lah beli rokok tu kena beli ambil batang rokok tu kek mayat lah. Contoh kan tu kek mayat tapi tu yang bau busuk, tapi tak orang tetap beli rokok tu. Kan? Dah tahu dah dia tak membawa kebaikan, tapi saya selalu pesan, saya kata saya faham bukan senang nak berhenti merokok, tapi apalah salahnya kalau ada usaha kita nak berhenti merokok. Kan? Sebab kita tahu benda yang mendatangkan mudarat ni dah beberapa negara dah keluarkan fatwa memang haram rokok, tak salah. Kan? Melainkan hisap rokok tanpa dibakar. Siapa yang kena kunyah rokok tu. Sekarang ni rokok ni cuba kita kurangkan. Contoh, ada seorang kawan saya mari hisap rokok sangat banyak. Dia kira habis dia bersambung. Habis zap macam tu. Habis sambung. Satu hari dalam 30 batang sehari. Nah, ni cerita betul. Cuba kita kurangkan. Minggu ni 30, minggu depan 29 batang sehari. 29. Minggu satu lagi 28. Tu paling teruk lah tu usaha dia. 28 batang sehari, 27 batang sehari. Dia akan sampai masuk. Biarlah dia tu manalah tahu tiba-tiba padam, dicabut nyawa dalam usaha dia ikhtiar nak berhenti. Daripada kita dengan penuh ego kata, tak apalah, orang lain tak sokok pun mati kak, kata kan. Ego, sombong. Tu sebenarnya kita kena faham. Robot peluang. Dan muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, mas lapang sebelum sibuk, hidup sebelum mati. Dan ada satu penulisan Hamka yang bertajuk Terlena. Apa kata Bi Hamka? Waktu berlalu begitu pantas menipu kita yang terlena. Belum sempat berzikir di waktu pagi, hari sudah menjelang siang. Belum sempat bersedekah pagi, matahari sudah meninggi. Niat pukul 9 pagi hendak solat duha, tiba-tiba azan zuhur sudah terdengar. Teringin setiap pagi membaca satu juzuk Al-Quran, menambah hafalan satu hari satu ayat, itu pun tidak dilakukan. Rancangan untuk tidak akan melewatkan malam kecuali dengan tahajud dan witir, walaupun hanya 3 rakaat, semua tinggal angan-angan. Beginikah berterusannya nasib hidup menghabiskan umur, berseronok dengan usia, lalu tiba-tiba menjelmalah usia di angka 30. Sebentar kemudian 40, tidak lama terasa menjadi 50, dan kemudian orang mula memanggil kita dengan panggilan Tok Wan, Atuk ataupun Nenek, menandakan kita sudah tua. Lalu sambil menunggu sakaratul maut tiba, diperlihatkan catatan amal yang kita pernah buat. Astaghfirullah, ternyata tidak seberapa sedekah dan infak, cuma sekadarnya. Mengajarkan ilmu pun tidak pernah ada. Eratkan silaturahim tidak pernah dibuat. Justru apakah roh ini tidak akan melolong, meraung, menjerit menahan kesakitan di saat berpisah daripada tubuh ketika sakaratul maut? Hati berkata, tambahkan usiaku ya Allah, aku memerlukan waktu untuk beramal sebelum kau akhiri ajalku. Belum cukupkah kita menyia-nyiakan waktu selama 30, 40, 50 atau 60 tahun? Perlu berapa tahun lagi kah untuk mengulang pagi, siang, petang dan malam? Perlu berapa minggu, bulan dan tahun lagi agar kita bersedia untuk mati? Kita tidak pernah merasa kehilangan waktu dan kesempatan untuk menghasilkan pahala. Maka 1000 tahun pun tidak akan pernah cukup bagi orang-orang yang terlena. Ada ayatnya. Mendalam benda tu tepat sekali. Kita 24 jam pun tak cukup. Kan? Itulah dia keadaan dia. Maka
bersama-samalah kita mulakan 2022 ni dengan jiwa yang bersih. Tu kata tadi, kita target kita untuk improve ibadah kita. Dan bila improve ibadah, nak mencapai kesempurnaan ibadah tu ada 4 perkara. Mencapai kesempurnaan ibadah ada 4 perkara. Yang pertama, mesti dengan ilmu, tak main ikut-ikut. Semayang macam mana, takbir macam mana, sujud macam mana, rukuk macam mana, bacaan macam mana, mengaji Quran macam mana. Kan? Mesti dengan ilmu. Jangan jadi macam burung kakak tua. Burung kakak tua kita ajar dia mengaji pun pandai. Kan? Tapi dia ikut bunyi aja. Kan? Tapi kalau burung kakak tua tu boleh baca dan faham, maka lagi teruklah kita daripada burung kakak tua. Kan? Tentu. Yang kedua, selepas dengan ilmu, kedua mestilah dengan ikhlas. Kan? Ibadah ni ikhlas. Dia tak harap apa-apa pun sebenarnya. Kan? Hanya dia nakkan keredaan Allah. Ketiga, mestilah ada perubahan pada tindak tanduk dan juga perangai kita. Ni makin semayang makin teruk, dia mengumpet macam mana? Mengutuk, aduh, dia benar tak penting dengan orang. Semayang ni, ni membalun cukup kuat. Keluar dalam media sosial, mana jabatan bomba? Kan? Habis semua dia balun. Mana agensi semua? Allahu Akbar. Orang dah ready 5 raban nak bertolong, dah standby. Tiba-tiba raban lain nak mencanak tolong keluar. Kelang kabut, teman-teman. Itu yang kita kata tadi, perancangan Allah yang terbaik. Itu namanya apa? Tak ada siapa sangka dah Shah Alam kono macam ni. Tak ada siapa sangka. Bercakap dia tu kan macam tak pernah fikir pun benda. Bukanlah saya nak apa, kesian. Ni petugas-petugas kita tak cukup. Ni Kek Ulu Langat, berapa ramai bantuan nak masuk tak boleh, tanah dah mondap. Kan? Tapi kita bercakap macam kita ni tahu semua. Ustaz Jafri pula kono semalam. Ustaz Jafri kono malam 2 lepas. Ustaz cakap, ustaz tak tolong pun. Ustaz tu tak share dalam Facebook, ustaz tu tak share dalam Instagram. Kau boleh balun dia. Macam mana? Seolah-olah dia tu dah jadi malaikat dan nampak dah semua benda orang buat tak buat. Segala manusia yang dia boleh patik nama, dia patik nama. Dia lupa tentang dosa pahala. Baik kau tengah kutuk orang tu, kau mati sekarang tak sampai minta maaf macam mana? Macam tu je kamu. Betul lah. Membalun rezeki masjid ni duit banyak, program tak ada. Kan macam tu. Sadap dia cakap kan, bukan masjid sini lah, tempat lain. Jawab balik kat dia, program banyak, kau yang tak ada. Macam tu jawapan dia. Kan? Mengkomplain cukup pandai. Copek kan sadap cakap tu. Keluar. Ini ujian Allah bagi kat kita. Tu sebab saya kata, orang ni dia punya marah pasal banjir kan. Dia tak tahu. Tengok. Kita tengok di Temerloh, kita tengok dekat Kuantan, di Mentakap, lagi teruk daripada KL. Betul tak? Tapi dia boleh kat gelak. Bukan gelak macam mana? Dia orang dah biasa. Cuma yang ada satu rumah tu dia kata tiap-tiap tahun macam ni. Bila aku banjir, dia telefon mak dia tak dapat, telefon ayah dia tak dapat, dan dia tak tahu mak dia selamat ke tak. Tadi tak tahu mak dia dekat mana. Tengok gambar image kat rumah dia tu, memang nampak bumbung je. Memang orang kan susah hati kan. Tu tiap-tiap tahun. Tengok dekat Kelantan, relax dia. Dah sampai bumbung, dia relax kata bumbung tu sokok macam tak ada apa-apa. Dia dah biasa. Kek Somban banjir sampai ke lutut dah heboh, tak nak ke bantuan lutut tu. Nak tunjukkan beza. Bukanlah saya nak kita pandang ringan pada banjir, tak, tapi nak bagi tahu semua orang mengalami masalah ni. Ramai orang yang ditimpa ujian ni. Dekat Manik Urai dulu yang masuk banjir yang besar tu kan. Berubah halaman imam tu. Rumah yang hanyut pergi kat simpang kampung, berubah nombor rumah. Kan rumah tu ada lagi. Dia beralih. Dia cakap apa tuan? Kan? Iya tuan. Allah uji kita ni. Sebab baru je pagi tadi saya bagi kuliah subuh dekat di Baling tu. Allah Ta'ala bagi ujian ni, Allah Ta'ala sebab nak dengar suara kita. Apa yang kita cakap bila kita kena ujian?
Ni orang yang kena ujian ni okey lagi, tolonglah kami, bantu kami. Yang tak kono ni lah lebih-lebih ni apa pasal? Dia pula yang jatuh hukum, orang ni tak berguna, ni tak boleh pakai, orang ni apa, kesian. Petugas-petugas tu tengok anggota tentera pun dah pergi dah. Anggota tentera pergi dah dengan bot masing-masing. Ustaz Abid Liu pun dengan grup-grup datang, pergi dah. Ya man. Jadi itulah saya cakap tuan-tuan, kita ni janganlah apa kan. Jangan nak ambil alih kan. Apa-apa pun kita ambil satu pengajaran yang paling besar apa pengiktibaran paling besar. Dunia ni sementara sifat kan. Baru beli kereta, kosok-kosok kereta, cantik tak kereta aku, zap, besok tak malam. Contohlah kan, mungkin lah beli TV, zap, sudah dalam tu ada ikan. Ada ikan dalam TV tu, jadi akuarium. Sebab dia banjir. Tapi adakah itu tandanya kita ni nak cakap bahawa itulah penghujung hidup kita? Tak. Allah Ta'ala nak tengok kita cakap apa. Apa suara kita? Allah saja bagi ujian ke aku ni. Rupanya Allah nak rapatkan aku dengan saudara mara aku. Mungkin. Rupanya bila jadi ujian tu, semua saudara dah datang tolong. Rapat dah balik. Contoh. Dek tragedi tu. Ya. Iya tuan-tuan. Tu kadang-kadang kita ni kena tengok balik. Dunia ni bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Katakan. Tengok ada orang berhabis duit dia. Kita tengok, kalau paling senang kita tengok kisah Nabi Ayub kan. Tengok kisah Nabi Ayub. Jangan Nabi Ayub. Nabi Ayub, Iblis minta izin dengan Allah Ta'ala. Dia nak uji Nabi Ayub. Nak tengok betul ke dia beriman benar dengan kau ni, baik benar dia. Allah Ta'ala kata, carry on, proceed, silakan, kau ujilah. Pertama uji dengan kekayaan Nabi Ayub. Nabi Ayub memang berasal pada keluarga yang kaya, tapi Nabi Ayub tak pernah kerakut. Duit dia semua diinfakkan, tolong orang, bantu orang susah, semua bagi duit ke orang. Habis, tidak tersisa satu harta pun pada Nabi Ayub. Allah Ta'ala uji, tapi makin dekat daripada Allah, tak ada berkurang keimanan dia. Itu ujian pertama. Ujian kedua, keturunannya. Ketika anak-anak dia berada di rumah saudaranya, syaitan ni, iblis ni, runtuhkan rumah tu, mati keturunan Nabi Ayub. Anak-anak dia meninggal dia semua. Nabi Ayub bersyukur, dia kata anak dia diambil oleh Allah Ta'ala. Dia yakin anak-anak dia anak yang baik, baik masuk syurga. Itu yang ketiga, uji pada diri Nabi Ayub, kesihatan Nabi Ayub. Kena penyakit kulit yang tak terbayang kat kita lah. Penyakit kulit ni, Allahuakbar, penyakit kusta kan. Kalau orang sekarang ni kan, habis satu badan ni. Dikatakan yang elok pada tubuh badan Nabi Ayub dua je, iaitu hati dan lisannya. Dua tu, yang lain semua habis. Dan bila kena tu, ulat-ulat ni sampai makan nanah-nanah tu yang bau busuk, orang pun tak boleh lakik kan. Bila ulat tu terjatuh, bukannya dipijak, ambil kau padan kau pijak, kau makan, aku lagi ambil kau. Tak. Bila ulat tu terjatuh, Nabi Ayub kutip balik ulat tu, letak balik, takut ulat tu tak boleh makan. Tuan-tuan berpek tak sabar macam tu, tuan-tuan fikir. Ini nak banding dengan kita lah kan. Hidung tersumbat sebelah yang mengamuk kat malam tu, tidur kat katil tu. Aduh, hai, time ni lah kau nak tersumbat. Kan. Marah. Kan. Habis segala minyak ditabur kat hidung tu, tak mau selesai. Marah punya pasal. Itu dia. Tapi kemudian Nabi Ayub ditegur oleh isteri dia, wahai suamiku, apa kata kau minta dengan Allah Ta'ala? Mesti Allah Ta'ala makbulkan. Mintalah sembuhkan penyakit kau ni. Maka dia kata, apa sangatlah yang aku sakit nak bandingkan berpuluh tahun aku sihat dulu, aku tak pernah komplain pun. Macam tu cakap kan. Sampailah satu ketika Nabi Ayub tak tahan terdengar ada dua orang berbual. Apalah dosa Nabi Ayub ni sampai macam tu bona dia kena nampak. Yang itu dia tak tahan. Bukan tak tahan apa, dia takut menjadi fitnah. Maka dia bersujud, ya Allah, demi Allah,
Aku semua ditaat ya Allah. Tak apalah, aku sujud kepadamu ya Allah, sehinggalah kau sembuhkan penyakit aku ni. Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hamba dia. Allah Ta'ala pesan kepada Nabi Ayub, kau hentakkan kaki kau, akan terkeluar 2 pancuran air, satu kau buatlah mandi, satu kau buatlah minum. Lepas itu sembuh Nabi Ayub, dan sembuh jadi sihat walafiat, dapat isteri, kemudian anak yang pun beranak pinak, dapat lebih kurang 33 ke 35 orang anak. Jangan tuan-tuan banding dengan tuan-tuan. Tuan-tuan tak teraya dah tuan-tuan. Dia umur panjang kan? Kan? Tapi apa pengajarannya? Pengajaran nak bagi tahu pertama sabar. Yang kedua, Nabi Ayub tak pernah mungut. Yang ketiga, bila jadi ujian tu usaha. Nabi Ayub kena minum dan kena mandi, kena usaha. Bukan tunggu yang minta azab elok, tak, usaha juga. Nampak tak? Ya. Jadi itulah yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri, dan bila Allah mengendaki keburukan terhadap satu kaum, maka tak ada dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Dan saya suka untuk petikkan dalam surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13. Nanti balik tuan-tuan dan puan tengoklah. Allah Ta'ala beritahu apa? Hendakkah kamu sekiranya aku tunjukkan satu perniagaan yang menguntungkan? Apa perniagaan? Perniagaan yang dapat membebaskan kamu daripada azab sesaan neraka tidak terperi sakitnya. Apakah perniagaan itu? Maka Allah explain lagi dalam surah tu. Allah Ta'ala ni lebih kurang lah Allah Ta'ala explain, iaitu berjihad membela agama Allah dengan 2 perkara. Berjuang, berjihad, membela agama Allah dengan 2 perkara. Pertamanya dengan harta benda, kedua dengan diri sendiri. Itu kita kena buat. Harta benda, diri sendiri. Harta benda apa? Infak, sedekah, tolong orang. Paling senang pagi-pagi buta tu bangun, sebab agak-agak kadang pukul 5 tu terkencing dengan ambil handphone, zap, transfer Masjid Raja Tun Uda. Pap RM1. Ikhlas tak kan. Lepas tu gosok-gosok mata lah, 1,000 pun salah makan dengan tu 1,000 datang jumpa balik dengan pengurusi masjid. Minta pulang balik lah 900 lebih tu tekan. Asam betul. Contohlah, pada pagi sedekah. Sedekah dengan harta benda. Nampak ni ada orang minta bantuan derma kilat, bagi. Contohlah. Dan kemudian yang keduanya dengan diri sendiri. Di sendiri perangai kita, sikap kita, tindak tanduk kita, ibadah kita. Itu dia. Inna a'malu bin niat. Satu amal pekerjaan itu bermula dengan niat. Itu tadi mencapai kesempurnaan ibadah tu. Yang keempatnya adalah niat. Niat tu penting. Itu sebab kalau kita tengok dalam peristiwa hijrah Nabi itu, niat. Dalam sabar-sabar peristiwa hijrah tu, benda yang paling fokus utamanya adalah niat. Nak memperbetulkan niat itu. Kalau tidak jadi sia-sia. Sebab apa sia-sia? Simple saja. Kita bandingkan umur kita dengan umat terdahulu, kita ni memang pendek umur. Macam tu ya. Berbanding contoh umat Nabi Nuh 950 tahun. Tuan-tuan bayanglah 950 tahun. Kalau kita lah 950 tahun, saya rasa kosong saja ni. Silap-silap yang pasang kamera ni pun kata, Ustaz dah habis kan, tolong tekan off. Dia pun tak dengar. Contohlah kan. Contohlah. Tak, maksudnya umur kita tak panjang. Dan dalam umur tak panjang, kita pula ibadah tak macam orang dulu-dulu. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi naik ke langit, satu langit kita jumpa dengan Nabi Ibrahim. Salah satu pertemuan tu bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ringkas cerita. Nak dengar cerita penuh, Isra Mi'raj tahun depan ada umur, panggil saya lagi. Contoh saja kan. Mana dah ada satu ceramah nak boleh panggil dah. Bertemu Nabi Ibrahim kata apa? Aku tak pernah tengok umat yang paling miskin sekali umat kau lah wahai Muhammad. Miskin? Kenapa lah? Koreng. Apa maksud kau? Umur dah lah tak panjang, pemalas beribadah. Tu Nabi Ibrahim juga.
Itu terjemahan dia, tak ada cakap ni 9 dah nak. Terjemahan dia. Kan ada orang mempertikai kan suruh buat membongak kata. Hello, tak ada terjemahan dia. Umur dah lah tak panjang, pemalas beribadah. Ngaku tak? Saya ngaku tak? Ngaku. Cuba malam tadi logo dia. Dengan imam Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Surah macam kan. Okeylah. Tak panjang nak malam ni. Ya, logo cuba tiba-tiba dia ambil alif lam mim yang belakang dah mula dah. Panjang-panjang tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah 3 kali ya, istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Cuba buat 10 malam. Panjanglah istighfar malam ni. Dalam hati cuma tak cakap. Itu memang umat Nabi Muhammad. Cuba tengok, tuan-tuan nak merasa tahlil, kenduri tahlil panjang baca pergi somban. Siapa dah sedang marah kat somban, tengok kenduri tahlil. Dah hilang-hilang lutut baru doa. Ya tuan-tuan. Kata apa? Arwah Datuk Mufti dulu Syekh Murtada dulu. Dia kata barulah berbaloi udang galah kat dapur tu. Ya dia tak ya. Kita la ilaha illallah, la ilaha illallah 33 kali. La ilaha illallah, al-Fatihah. Dah terangkit koning mantan darah lepas ni tu kan. Dia betul zikir panjang. Tak, bukan apa. Bila kita sebutkan tentang zikir tu, kawan kita tu pun tak banyak lagi kita bandingkan dengan sahabat. Kita istighfar katalah 3 kali. Ambillah 10 kali. Kali 5 orang waktu, baru 50. Sahabat-sahabat paling busuk pun, bukan busuk lah, paling sikit lah 70,000 kali sehari. Macam mana tu? Bukan tak tahu Nabi lah kama. Siapa yang mengamalkan istighfar setiap hari, yang pertama akan dijauhkan daripada bala dan musibah. Kedua akan dilapangkan daripada segala kesempitan. Ketiga akan akan datangkan rezeki pada jalan yang tidak disangka-sangka. Tahu ke tak tahu tu? Tahu tak? Tahu. 3 orang baca tu lepas sembahyang. Betul tak? Tak, ini kena mengaku. Jadi itu sebab bila Nabi Ibrahim kata umat kau tu kuih koring, umur dah tak panjang tapi pemalas beribadah, Nabi Ibrahim bagi pula saranan. Suruhlah umatmu tanam tanaman syurga. Apakah dia? Itulah satu pandangan kata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Satu lagi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Itulah dia haukil khazanah pada syurga yang diturunkan hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Ni buat la haula wala pun tak marah yang umpat. La haula wala quwata illa billah al azim. Mudah baik sekotol. Contohlah kan. Jadi makna kata ni pesan ni bukan pesan untuk tuan-tuan ni, untuk saya juga. Kan? Jadi sama-samalah kita improve. Sebab apa? Memperbaiki solat kita. Khatam Quran, bersolat jemaah di masjid, meninggalkan perkara-perkara maksiat, bercakap benda yang sia-sia. Ni bercakap benda sia-sia ni yang paling banyak sekali sekarang. Nak pula sekarang ni, kalau kita tengok Abu Laith As-Samarkandi sikit ya, kita faham dan nak sampai ujung dulu. Abu Laith As-Samarkandi kata tanda takut pada Allah. Kita buka kitab Mekah Syafatul Qulub, penenang jiwa dari Imam Al-Ghazali, ada 7 perkara Abu Laith As-Samarkandi kata takut pada Allah. Pertama, terlihat pada lisan dia. Lisan dia tak cakap benda yang bukan. Lisan ni ada 2 pula sekarang ni. Lisan berlidah dan lisan berjari. Yang berjari itu yang kita type dalam media sosial. Kadang-kadang kat masjid nampak bangang yang muka dia. Tapi bila menaip, ya Allah, membalun tak cukup muka orang. Umur dia bagi. Lisan. Ketahuilah lidah kita ni bila lahir adalah anggota yang lambat berfungsi.
Tapi bila mati, masuk dalam kubur, lidah adalah anggota yang paling awal sekali hancur di dalam kubur. Amanah lidah ni kena jaga. Orang perempuan berhentilah bercakap, saya ni mulutnya jahat, hati baik, tak ada mana dah. Kalau hati kau baik, mulut pun kena baik. Faham? Ya, cakap elok dengan suami. Suami dah lah menurut kajian umur tak panjang. Ya, tu sebab kelas kuliah duha muslimah ramai Pernah dengar kuliah duha muslimat? Kuliah duha muslim orang lelaki ya? Tak ada. Sebab dia fokus maghrib. Sebab seorang lelaki ni dia jarang, dia memang bangun malam sampai pukul 3-4 pagi lah. Ya kan? Tengok bola Liverpool main malam tadi macam tu. Tahajud kan. Dah maksud sekali orang perempuan dia umur panjang. Menurut kajian. Jadi orang perempuan sebabkan umur perempuan panjang, layan suami elok. Bila-bila masuk ni. Faham tak? Kadang cakap tak bergunanya lelaki, mati lagi baik. Sekali mati marah pula tu. Cuba cakap elok-elok. Abang dah balik dari masjid ya. Abang nak makan apa? Cakap ya. Macam tu. Elok-elok cakap. Nak gaduh je bodoh. Abang pergi mana tadi bang? Bang pergi tu. Pergi BSA nya apa ya ke? Bang pergi Plaza PKNS. Abang naik kereta mana? Kereta tu lah bang bawa. Abang jangan lupa tau kereta tu nama siapa? Mak basuh. Kereta nama siapa? Cakap luruh macam tu kata. Contoh dia cakap senyum tapi biso yang tak payah nak cakap lah. Itulah. Pertama lisan, kedua pandangan mata, pandang elok-elok. Ketiga pada hati. Hati ni buang perasaan tamak, buang perasaan dengki, buang perasaan sombong. Ni tiga-tiga ni tak dapat suraikan sekarang ni. Kalau panggil satu ceramah lagi, dah 2 ceramah kalau panggil. Kemudian jaga apa? Jaga parut yang kompek. Parut ni apa? Jangan benarkan benda-benda haram masuk ke dalam perut kita. Improve. Cukuplah dulu-dulu kalau mungkin ada pernah yang kita tak perasan. Kojo lah kat pejabat. Berminta dengan Cina tu. Tak ada limau orang tahu ni. Apa torok benar maruah kau sampai senipis kulit limau. Tapi jalan melambat murah kau boleh beli. Kenapa kau mesti minta dengan Cina tu? Nak cakap betul? Siap dia bagi. Kita kawan-kawan mah. Dia bagi. Dia akan cerita sampai kau pencen dengan cerita pasal limau tu. Jangan main. Ini cakap betul. Kalau betul dia ikhlas, kau bagi semua penduduk-penduduk dalam Shah Alam ni baru cerita. Dia bagi semua yang berpegawai tu. Semua ada kepentingan. Benar? Tu cerita. Saya selalu cakap, saya baru je sebut cerita tu dekat Dewan MSA baru ni pasal tajuk integriti. Saya cakap. Ni cerita betul. Dan hakikatnya nak mana kata jaga benda masuk dalam perut kita ni. Nabi kata cari rezeki yang halal, sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Itu pertama. Kedua Nabi kata apa? Orang yang paling kaya adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Itu kedua. Yang ketiga Nabi kata barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Apa? Iya tuan-tuan. Apa tuan-tuan? Gaya hidup. Kebanyakan yang jadi terlibat dengan rasuah ni gaya hidup. Tuan-tuan jangan minta jadi kaya, minta jadi bahagia. Bahagia ni cukup. Bini taklah lawa mana dah, saya sengit muka, tapi lawa kat kita. Sampai mati kita senang dengan dia. Habis kita. Walaupun kita tak dapat macam Nilofa, tak dapat macam Fazura, kan? Tertutup lampu sama. Tak ada menyalur muka tu dah. Tak ada. Kan? Tak ada menyalur muka. Cerita betul. Tanya piuris tu, menyalur ke muka Nilofa tu tutup lampu? Tak ada dah. Kan? Iya, ni cerita betul. Sebab kita tengok kan Allah uji kita ni macam-macam Allah uji kita. Gaya hidup apa? Nak kereta besar, Samsung debat naik tadi naik Azia. Hampir tak bagi parking tadi. Kan? Ya, ada apa?
Nampak serbat ya. Sana. Iyo tuan-tuan. Tak ada apa, okey. Bukan tak ada kata puasa sikit, ada lah kan. Naik juga. Tapi yang kata kocik selesa, okey ya. Kan? Macam itulah. Ya tuan-tuan, jangan kita pening-pening kepala. Hidup seadanya. Kan? Seadanya. Kan? Begitu juga seterusnya. Lepas perut apa? Tangan. Tangan kita banyak bukan bantu orang. Kemudian seterusnya apa? Langkah kaki kita. Melangkah ke tempat yang baik-baik, kata Boles. Datang ke masjid. Tiba-tiba Allah ambil nyawa gitu. Bila dia meninggal, ke masjid tengah-tengah ceramah. Lah. Bagus betul arwah ni. Bila dia meninggal, tengah siap-siap nak pergi masjid. Elok juga. Bila dia meninggal, baru balik datang masjid. Bila dia meninggal, dalam perjalanan ke masjid. Bila dia meninggal, dalam perjalanan balik daripada masjid. Elok situ. Melangkah tempat-tempat yang baik. Dan yang ketujuh, menjaga ketaatannya pada Allah dan Rasul. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang penting sekali kita muhasabah diri kita dan improve. Kalau tidak 2021 berlalu, 2022 pun macam tu juga jadi. Jangan kita biarkan ia berlalu sia-sia. Jangan benarkan ia berlalu sia-sia, sebab kita belum tahu lagi sama ada kita berkesempatan lagi untuk mencapai banyak lagi hari kita. Jangan tunggu tahun baru nak letak azab. Bila rasa nak berubah, terus letak azab. Aku nak berubah jadi baik. Sekarang juga aku nak ubah jadi baik. Ya, macam itulah. Jadi itulah dia tuan-tuan. Saya ucap terima kasih banyak di atas kesudian mengundang saya pada hari ini, dan bantulah tuan-tuan. Kita sama-sama bantu sahabat-sahabat kita dalam Selangor ni, dalam KL ke mana ke. Kalau tak mampu pergi, hulurkan duit, transfer lah, bagilah. Kalau mampu kirim pakaian, pakaian yang baik-baik. Yang ada senarai ni, sahabat-sahabat dah bagilah. Baju dalam, kain dalam. Ada yang pun nak minta makanan dah banyak. Tapi dan keperluan-keperluan yang dia orang perlukan, dapur masak ni, dapur gas minta 150, ada yang minta 300 unit, bagilah tuan-tuan. Mana yang boleh bagi, ya. Jadi bantu. Jangan tanya apa yang orang boleh bagi kat kita, tapi kita tanya diri kita apa kita boleh bagi kat orang. Jadi itu saja daripada saya. Saya terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Budak-budak membawa kalah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cuma sedikit makluman kat luar.